2021 yang lalu, kami telah menubuat satu tokoh pelajar Universiti Utara Malaysia UUM dalam melaksanakan tugasan perkumpulan ini. Tokoh pelajar yang kami terbuat tersebut ialah Muhammad Syukri bin Basari, iaitu pelajar semester ketiga yang mengambil jurusan Sarjana Muda Pengurusan Awam. Beliau berasal daripada Alustar, Kedah dan merupakan lepasan tingkatan 6. Beliau berumur 21 tahun dan merupakan anak sulung daripada dua adik-beradik. Ayah beliau merupakan nelayan manakala ibunya merupakan suri rumah sepenuh masa. Beliau memulakan pelajaran di SK Gunung Alustar pada tahun 2007 sehingga 2012 dan menyambung ke SMK Seri Gunung pada tahun 2013 sehingga 2017. Beliau kemudian memilih untuk menyambung pelajaran di tingkatan 6 SMK Tengku Demalik pada tahun 2018 sehingga 2019 sehingga melanjutkan pelajaran di UUM pada tahun 2020 sehingga sekarang. Beliau bukan sahaja tokoh pelajar semasa di UUM, malah sejak dari sekolah rendah dan menengah lagi. Beliau telah terlibat dalam bidang ucapan ketika berumur 9 tahun dan mendapat penghargaan anugerah sastia dan anugerah pencerita baik di sekolahnya. Ketika di sekolah menengah pula, beliau telah menyertai pertandingan pantun setiap tahun dan anugerah sastia selama 3 tahun berturut-turut. Beliau juga merupakan salah satu pelajar yang cemerlang semasa berada di tingkatan 6 dan telah memperolehi tokoh pelajar lelaki tingkatan 6 pada tahun 2019. Beliau telah terpilih menjadi bahagian majlis perwakilan pelajar dengan berjawatan sebagai Presiden tingkatan 6. Beliau bukan sahaja aktif dalam akademik, malah aktif dalam sukan. Beliau pernah menyertai pertandingan sukan betang peringkat daerah pada tahun 2019 dan mendapat peringkat ke-8 dalam pertandingan tersebut. Beliau juga amat menyukai untuk berkongsi ilmu dan berucap di hadapan orang ramai sejak dari zaman sekolah rendah hingga sekarang yang menyebabkan beliau banyak melibatkan diri dalam pelbagai pertandingan serta menjadi panel program. Misalnya, beliau amat bergiat aktif dalam debat, pidato, syarahan dan forum sehingga memenangi pelbagai pertandingan yang disertainya. Pertandingan yang pernah beliau sertai ialah Wakil Pemiratur Kenegaraan Negeri Kedah, pemenang naik johan syarahan Negeri Kedah, Wakil Forum Remaja Negeri Kedah dan lain-lain. Jadi beliau mempunyai banyak pengalaman dalam menyertai pertandingan serta mahir dalam berucap di hadapan khalayak ramai. Selain itu, beliau juga mahir dalam sirah agama yang membuatkan beliau telah menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Kelab Rakan Siswa UUM iaitu Ikon Dai Siswa 2.0 pada tahun 2021 yang menjadikannya sebagai juara dalam pertandingan tersebut. Beliau juga cemerlang dalam pelajaran di universiti walaupun sibuk menyertai pertandingan dan menjadi panel program. Oleh itu, kami mengambil tokoh pelajar iaitu Muhammad Syukri bin Basari bagi mengetahui teknik dan cara yang dilakukan oleh beliau sehingga berjaya dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aizadura Atillah binti Muhammad Tamizi. Nombor matrik ialah 279284. Okey, saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya iaitu strategi dan juga teknik pembelajaran yang berkesan yang digunakan oleh Syukri dalam kehidupan beliau sebagai seorang pelajar. Strategi pertama yang digunakan oleh Syukri ialah as a student we must be prepared. Maksudnya kita perlu bersedia. Sebagai contoh, apabila kita sudah mengetahui bahawa minggu depan kita ada kuis, kita harus membaca lebih awal buku atau nota-nota yang diberi oleh pensyarah. Dengan ini kita mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji semula apa yang telah dipelajari semasa dalam kelas. Malahan kita dapat menjawab pelbagai jenis soalan, tidak kira senang ataupun sukar. Okey, bagi Syukri, beliau tidak minat melakukan kerja yang last minute. Beliau akan membuat persiapan dengan lebih awal sama ada untuk pembelajaran ataupun pertandingan. Okey, untuk waktu hujung-hujung ataupun last minute, beliau hanya perlu tengok sepintas lalu sahaja. Yang kedua ialah kita harus menempati masa. Okey, dalam Al-Quran ada menyebut, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Sebagai seorang pelajar, kita jangan bertangguh dalam melakukan sesuatu tugasan ataupun kerja. Sebagai contoh, Syukri akan menyiapkan teks pengucapan dengan lebih awal apabila beliau dijemput untuk menjadi speaker walaupun persetujuan daripada orang lain lambat. Ia juga sama digunakan untuk peperiksaan ataupun menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kita perlu siapkan tugasan dengan lebih awal supaya kita dapat membuat pemeriksaan dengan lebih berskala. Okey, malahan kita dapat memperbetulkan semula tugasan sekiranya terdapat kesalahan. Dengan ini, keputusan kita akan lebih cemerlang. Teknik yang seterusnya pula ialah Iqra, iaitu membaca. Okey, seperti mana yang kita tahu, cabang ataupun sayap-sayap ilmu adalah melalui pembacaan.
Pada era globalisasi ini, kita dapat membaca dan menimba banyak lagi ilmu pengetahuan hanya melalui telefon bimbit sahaja, bukan daripada buku ataupun surat khabar. Kadang-kadang kita lebih suka melayari ataupun melihat Instagram dan juga TikTok. Namun sebenarnya kita lebih kepada membaca. Okey, untuk pengetahuan semua, melalui TikTok dan juga Instagram, kita dapat membaca sesuatu yang bermotivasi dan positif kerana ia juga mempunyai banyak bahan-bahan yang ilmiah. Tambahan juga, kita perlu mencari rakan-rakan yang positif ataupun make a good surrounding. Okey, apabila kita berkawan dengan rakan-rakan yang baik, mereka dapat membawa kita ke arah kebaikan, iaitu ke arah yang menuju kejayaan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, sekiranya rakan kita lemah dalam sesuatu subjek, kita yang lebih mahir dan pandai dapat membantu mereka, iaitu dengan mengajar mereka sehingga mereka faham dan mahir. Okey, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi daya ingatan kita dan kefahaman kita tentang subjek tersebut kerana kita juga telah mengajar diri kita sendiri. Di samping itu juga, kita perlu berkongsi ilmu yang kita ada kepada orang lain. Kita tidak boleh kedekut ilmu. Menurut Imam Syafi'i, ilmu ibarat air sungai dan sekiranya kita tidak berkongsi, ia akan menjadi takungan air yang kotor kerana ia tidak mengalir. Sungai yang mengalir adalah sungai yang bersih. Ia juga sama seperti ilmu. Sekiranya kita tidak berkongsi ilmu, ia akan memudaratkan diri kita sendiri, seperti ilmu yang ada dalam ingatan kita akan menjadi semakin pudar dan lupa. Teknik yang terakhir dan yang paling penting sekali ialah yakin dengan doa. Okey, menurut hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa sesungguhnya Allah mengikut sangkaan hamba-hambanya. Maksudnya, apabila kita bersangka baik, maka insyaAllah ia akan menjadi baik. Sebagai contoh, apabila kita bersangka baik dan yakin bahawa kita dapat melakukan sesuatu perkara dengan sempurna, walaupun perkara tersebut agak sukar, namun ia tidak mustahil sekiranya kita sentiasa berfikiran positif. Namun begitu, kita masih tetap perlu berusaha bersungguh-sungguh kerana sesebuah kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa adanya usaha, dan dalam masa yang sama kita harus sentiasa berdoa serta yakin dengannya. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam Binuddin dan hari ini saya akan menerangkan tentang pendekatan psikologi dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil temubual yang telah dijalankan secara atas talian, pendekatan psikologi yang dapat dikaitkan antaranya ialah pendekatan behaviorism B.F. Skinner. Ketika sesi temubual dijalankan, Syukri Basari mengatakan bahawa jika beliau ingin mengekalkan motivasi, beliau akan memberikan ganjaran kepada dirinya sendiri. Oleh itu, dengan ganjaran yang telah beliau dapat, ianya bukan sahaja mengekalkan motivasi, akan tetapi ianya akan meningkatkan motivasi dirinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan behaviorism yang diperkenalkan oleh B.F. Skinner, iaitu konsep penuguhan dan hukuman pelaziman operan. Di dalam konsep penugahan dan hukuman pelaziman operan, terdapat dua jenis penugahan atau ganjaran, iaitu penugahan positif dan penugahan negatif. Penugahan positif merujuk kepada rangsangan yang diberikan kepada benda hidup selepas melakukan tingkah laku yang dikehendaki. Olehnya demikian, ianya dapat meningkatkan kemungkinan berlakunya sesuatu perilaku yang diingini. Jelaslah bahawa pendekatan behaviorism yang telah diperkenalkan oleh B.F. Skinner dapat dikaitkan dengan Syukri Basari, di mana beliau mengatakan bahawa beliau akan memberi ganjaran kepada dirinya sendiri untuk mengekalkan serta meningkatkan motivasi di dalam dirinya. Beliau juga telah mengemukakan beberapa contoh ganjaran, antaranya ialah kenaikan gaji, membeli barangan yang diminati, bercuti dan sebagainya. Selain itu, pendekatan humanistik Rogers juga dapat dikaitkan dalam kajian ini. Di dalam pendekatan humanistik Rogers, beliau telah mengemukakan konsep semula jadi manusia, iaitu manusia boleh berkembang dengan positif sekiranya seseorang individu tersebut berada dalam persekitaran yang positif dan sesuai. Ketika sesi temubual dijalankan, Syukri Basari mengatakan bahawa jika ingin menjadi seorang yang berjaya di dalam hidup, kita hendaklah berada dalam persekitaran yang positif. Hal ini demikian kerana persekitaran yang positif akan membawa kita ke arah yang lebih baik.
Sebagai contoh, jika individu tersebut berada di dalam kalangan orang yang suka akan pelajaran, secara tidak langsung, individu tersebut juga akan meminati atau suka akan pembelajaran. Di samping itu juga, di dalam pendekatan humanistik Carl Rogers, beliau mengatakan bahawa manusia ini bersifat rasional, iaitu sedar akan pengalaman dan diri sendiri. Berdasarkan hasil temubual, Syukri Bahasari mengatakan bahawa beliau menyertai pelbagai pertandingan bukan hanya untuk memenangi pertandingan tersebut, akan tetapi beliau ingin menambahkan pengalaman beliau kerana menurut beliau, pengalaman yang pelbagai akan menjadikan seorang individu tersebut celik akal dan berjaya di dalam hidup mereka, serta ianya juga dapat membantu seseorang individu menyelesaikan masalahnya dengan lebih mudah. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahirah binti Yahya, nombor matrik 277611. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan cara yang digunakan oleh Syukri untuk mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran. Cara pertama yang digunakan oleh Syukri untuk mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah mengikuti halaman atau page dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal ini kerana ia mengandungi kata-kata motivasi yang memberi semangat dan motivasi kepada manusia. Ia juga mampu menjadikan seseorang manusia itu menjadi lebih baik dan positif. Contohnya, Syukri selalu mendapatkan kata-kata motivasi daripada halaman atau page yang ada dalam Facebook dan Instagram yang memberi motivasi dan semangat kepada dia untuk tidak berputus asa dan sentiasa berusaha dalam pembelajaran. Cara kedua yang digunakan oleh Syukri untuk mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah bergaul dengan orang yang sentiasa berfikiran positif. Kita perlu mengelakkan diri daripada bergaul dengan orang-orang yang negatif kerana ia akan memberi kesan kepada semua perkara yang dilakukan dan matlamat tidak akan tercapai. Contohnya, Syukri mengatakan bahawa kita perlu mencari kawan-kawan yang mempunyai vibes yang positif. Kawan-kawan yang positif akan membantu kita menjadi seseorang yang positif juga. Sekiranya kawan-kawan tersebut mempunyai ciri-ciri yang negatif dalam diri mereka, kita perlu mengambil dari sudut yang positif sahaja. Cara ketiga yang digunakan oleh Syukri dalam mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah sentiasa berusaha dan berdoa. Motivasi dalam pembelajaran tidak akan terhakis dan pudar apabila kita selalu berusaha dan berdoa. Perkara yang sering dilakukan oleh Syukri ketika bangun daripada tidur setiap pagi ialah Syukri akan mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi oksigen untuk meneruskan kehidupan, dan berdoa agar tidak terlalu membazirkan masa dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Syukri juga selalu belajar awal-awal apabila berlakunya kuis supaya dapat menjawab kuis dengan tenang. Seterusnya, cara yang digunakan oleh Syukri dalam mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah melihat orang yang lagi rendah daripada kita. Cara ini bukan untuk menghina orang lain, namun untuk kita selalu bersyukur dan bermotivasi dengan diri kita. Iaitu kita jangan sesekali melihat orang yang lagi tinggi daripada kita. Contohnya, Syukri yang selalu melihat halaman atau page amal Palestin yang sangat menyayat hati kerana tempat mereka selalu berada dalam ketakutan di mana sering berlaku pergelutan, perbalahan dan aktiviti mengebom. Walaupun berada dalam keadaan yang sedemikian, mereka masih lagi ingin menuntut ilmu dan belajar untuk mengejar cita-cita mereka. Selain itu, cara yang digunakan oleh Syukri dalam mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah
belajar daripada kesilapan dan jangan sesekali mengulanginya lagi. Kesilapan yang telah dilakukan itu akan membangkitkan kita untuk terus bermotivasi supaya dapat mengubah diri menjadi seseorang yang lebih baik. Contohnya, Syukri selalu belajar daripada kesilapan yang telah dibuat. Kesilapan tersebut telah membuatkan Syukri menjadi seseorang yang lebih percaya diri dan berjaya kerana manusia yang melakukan kesilapan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi merupakan seorang manusia yang berusaha untuk mengubah diri menjadi lebih baik dan berubah ke arah yang lebih positif. Cara terakhir yang digunakan oleh Syukri dalam mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran adalah membuat perancangan awal. Urusan kita dalam semua perkara akan berjalan dengan lancar kerana telah membuat perancangan terlebih dahulu. Sebagai contoh, sebelum tidur, Syukri akan menyelesaikan terlebih dahulu tugasan dan kerja yang perlu disiapkan pada keesokan hari supaya semua tugasan dan kerja tersebut dapat diselesaikan pada keesokan hari. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri Besnama dan saya akan menerangkan tentang teori-teori berkaitan. Sesi temu bual bersama Syukri telah membolehkan kami untuk menyatakan dua teori yang dapat dinyatakan mempunyai kaitan dengan motivasi Syukri. Teori yang pertama adalah teori jangkaan Vroom yang merupakan teori yang telah dipelopori oleh Viktor Harold Vroom pada tahun 1964 di Yale School of Management. Teori jangkaan Vroom telah menyatakan bahawa manusia akan cenderung untuk berkelakuan atau berbicara mengikut cara yang spesifik kerana telah bermotivasi untuk melakukan kelakuan tertentu kerana mereka menjangkakan hasil yang daripada tingkah laku mereka itu dapat menjadikan satu benda yang mereka harapkan. Victor mendefinisikan motivasi sebagai sistem yang dikawal oleh individu itu sendiri. Seorang itu akan buat pilihan berdasarkan anggaran sejauh mana keputusan yang dijangkakan bagi tingkah laku yang dikehendakkan sepadan dengan sasarannya. Teori jangkaan Vroom mengadakan bahawa tingkah laku terhasil daripada pilihan sedar antara alternatif yang tujuannya adalah untuk memaksimumkan keseronokan dan untuk meminimumkan kesakitan. Oleh itu, teori jangkaan Vroom dapat dilihat dikaitkan dengan kajian terhadap Syukri. Secara ringkasnya, Syukri telah menyatakan bahawa beliau dapat memotivasikan diri dengan mempercayai akan hasil yang baik dapat diperolehi jika beliau sentiasa berfikiran positif terhadap perkara yang akan terjadi. Misalnya, Syukri selalu meletakkan doa sebagai pemula harinya kerana meyakini bahawa Allah akan mengabulkan doanya jika beliau mempercayainya. Hal ini dikatakan demikian kerana Victor Vroom menyatakan di dalam teorinya bahawa seseorang individu akan berusaha dengan lebih baik jika dia mempercayai akan hasil yang baik. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa tindakan memotivasikan diri Syukri ini boleh dimasukkan sebagai teori jangkaan Vroom. Selain itu, gaya kehidupan Syukri yang sentiasa cuba untuk menambah baik diri boleh diletakkan bersama teori penentuan diri. Teori yang dipelopori oleh Edward L. Deci dan Richard Ryan yang telah menulis sebuah buku bertajuk Self-Determination and Intrinsic Motivation in Human Behavior. Teori penentuan diri mencadangkan 3 kumpulan asas psikologi yang perlu dipenuhi untuk memupuk kesejahteraan dan kesihatan yang berlaku secara dalaman atau intrinsik. Ketiga-ketiga kumpulan psikologi iaitu autonomi, kecekapan dan perkaitan secara amnya adalah berbentuk universal. Apabila seseorang bermotivasi secara autonomi, prestasi, kesejahteraan dan pelibatan mereka meningkat tanpa diberitahu oleh apa yang perlu mereka lakukan. Teori ini digunakan kerana Syukri menyatakan bahawa dirinya merupakan seorang pesakit di dalam kesedaran keresahan atau anxiety disorder. Oleh hal yang demikian, Syukri sentiasa memberi semangat kepada dirinya untuk berusaha untuk merawati masalah kesedaran demi mencapai kehidupan yang biasa. Semangat dalam Syukri untuk mengubah dirinya ini adalah satu keadaan yang baik demi kepentingan dirinya dapat disifatkan sebagai salah satu motivasi intrinsik atau dalaman kerana beliau berusaha untuk dirinya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Refleksi yang kami dapat berdasarkan sesi temu bual bersama dengan Syukri ialah kami dapat memperolehi banyak ilmu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Syukri banyak berkongsi pelbagai idea dan cara untuk terus menjadi seorang yang berjaya dalam semua perkara, khususnya dalam pembelajaran. Kami telah mendapat banyak perkongsian yang sangat berguna untuk digunakan dalam kehidupan seharian.
Kami akan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperoleh sesuatu kejayaan, sama ada kejayaan dunia maupun akhirat. Tidak lupa juga doa merupakan kunci sebuah kejayaan. Jadi, kami akan selalu meminta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa memberi kesihatan dan kepintaran dalam melakukan sesuatu perkara. Dalam pada itu, kami akan sentiasa berfikiran positif dan bersangka baik dengan semua orang demi memperoleh sesuatu ketenangan. Selain itu, Syukri turut berkongsi sebahagian kisah hidupnya sebagai pedoman untuk kami jadikan teladan. Kata-kata yang disampaikan Syukri sungguh sangat membantu jika diamalkan pada masa akan datang. Sesi ini turut membantu kami untuk memahami teori-teori berkaitan pembelajaran manusia semasa dalam fasa penerokaan teori berkaitan. Teori-teori baru yang didalami ini sememangnya sangat membantu dalam proses melakukan tugasan ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.